toleh ke belakang. Dan sayangnya tak ada sesiapa di belakang Pika. Kembali lagi dalam channel Syafiqah Sukri. Hari ini kita akan mengimbau balik kejadian. Kembali lagi dalam channel Syafiqah Sukri. Yang belum subscribe, boleh tekan subscribe sekarang. Hari ini kita akan mengimbau kejadian tahun 2011. Kejadian ini berlaku di Kem PLKN Merang, Terengganu. Pika masih ingat sangat-sangat jelas kejadian pada malam tersebut. Dan kejadian ni Pika tak pernah cerita kepada sesiapa, baik secara langsung ataupun tak langsung. Sebab Pika sendiri pun nak lupakan kejadian ni. Terlebih dulu Pika nak cerita keadaan Kem PLKN yang Pika masuk pada tahun 2011 tu. Kem tu berhampiran dengan pantai, keadaannya jauh daripada orang dan dia ada beberapa dom. Jadi Pika mendiami dom pertama dan belakang dom tu sendiri ada satu pokok besar yang kalau kita tengok siang hari dia sangat menyeramkan. Pokok yang rindang, besar dan redup dia menenggelamkan cahaya dekat situ. Korang boleh bayang tak betapa seram keadaan pokok kat belakang dom yang Pika diami tu. Dan kebetulan pula bilik katil yang Pika duduk dalam dom tersebut adalah berhampiran dengan pokok tersebut. Jadi bila keadaan malam, Pika jarang sekali untuk tengok belakang tingkap berhampiran Pika punya katil. Memang jarang sekali sebab Pika rasa sesuatu yang sedang memerhatikan Pika dalam pada Pika membuat aktiviti harian dalam dom tu. Dalam dom tu ada lebih 30 orang penghuni dalam setiap dom PLKN yang Pika diami itulah. Jadi katilnya bersebelahan di antara katil-katil yang lain. Kiranya mendata sahaja. Jadi keadaannya biasa sahaja. Pika ingat dengan jelas katil yang berada di dalam dom yang Pika diami tu, dia mendata di antara satu katil dengan satu katil yang lain. Dan terdapat lebih 30 orang penghuni dalam dom tersebut. Dom tersebut dia memanjang. Jadi dia bukan katil yang dah berdeka. So kita cuma boleh tengok ahli yang lain di sebelah katil kita, kiri dan kanan. Tapi Pika berada di penghujung sekali dom tersebut. Jadi bilik air dalam dom tu berada di luar. So dalam dom tak ada bilik air. Bila kita nak keluar nak mandi ataupun nak membuang air, kita terpaksa keluar. Tak kira ya siang atau malam. Kejadian yang Pika ingat sampai sekarang adalah kejadian yang Pika rasa Pika tertanya-tanya sampai hari ini. Adakah aku bermimpi? Adakah real? Sampai sekarang Pika tak faham kejadian tersebut. Kejadian ni bermula pada satu malam yang mana Pika dan kawan satu dom Pika bergaduh akan sesuatu perkara. Tapi Pika tak berapa jelas apa punca pergaduhan tersebut. Yang Pika ingat mungkin mereka tidak mengemas barang sebab Pika adalah ketua dom. Jadi kita bergaduh kerana dom yang tidak kemas. Sebab Pika terlalu nak title dom paling cantik. Jadi Pika gaduh. Kita orang gaduh sampailah nangis. Kiranya hari tersebut adalah hari Jumaat. Jadi malam kita orang tak ada aktiviti di hujung minggu. Di Terengganu, Jumaat adalah hari Minggu. Jadi Pika gaduh yang sangat teruk sampai Pika nangis. Pika nangis dan Pika kembali ke katil Pika. Masa tu tak ada apa-apa yang berlaku. Pika menangis sampai Pika tertidur. Jadi Pika tidur dalam air mata lah. So mata Pika pun bengkak. Tak ada apa yang berlaku masa Pika tertidur. Dalam pukul 1 atau 2 pagi, Pika terjaga. Pika terjaga sebab Pika nak membuang air. Tapi macam biasa, bila Pika nak keluar daripada dom, cikgu pun ada pesan untuk ditemani.
akan keluar sendiri. Jadi seperti biasa, Pika akan cari kawan baik Pika untuk teman Pika keluar daripada dom. Pika berjalan daripada tempat duduk Pika, daripada katil Pika ke hujung sebelah sana, tempat di mana kawan baik Pika tidur. Kita orang sangat jauh, terpisah sangat jauh. Jadi Pika akan melalui pokok tersebut. Walaupun dalam dom, tapi kita boleh rasa yang kita melalui kawasan pokok tu. So Pika melalui kawasan pokok tu menuju ke katil kawan baik Pika. Dekat katil kawan baik Pika, Pika kejutkan dia. Tapi masa tu mata Pika bengkak tau. Jadi pandangan pun agak kabur. Kiranya Pika tahu keadaan dalam dom gelap, suram dan sesuatu. Tapi Pika cuba gagalkan diri untuk cari di mana katil kawan Pika. Dan Pika tahu itu adalah kawan Pika. Jadi Pika kejutkan dia. Leha, bangun Leha. Aku nak pergi toilet lah Leha. Tolong aku Leha. Pika sempat lagi goyang bahu dia sebab Pika nak kejutkan dia. Dan tanpa habis lagi ayat Pika, dia bangun. Dia daripada tidur dan bangun. Kiranya tanpa menoleh ke arah Pika langsung dan tanpa berbunyi suara langsung. Aku nak pergi toilet ni Leha. Teman aku Dia bangun dari katil, berdiri, menghala dia punya badan terus ke pintu. Kiranya tak menoleh pada Pika, tak berbunyi satu suara pun, terus menghampiri pintu. Kiranya badan dia dah tengok pintu untuk menuju ke pintu. Pika pelik, kenapa Leha macam ni? Selalunya dia orang yang paling bising, yang suka membebel bila kejutkan dia tidur. Situ pun Pika dah sesuatu. Jadi Pika hanya membuntuti dia je lah menuju ke pintu utama untuk ke bilik air. Jadi Pika bukakan pintu. Pika yang bukakan pintu. Dia keluar sampai je ke ruang luar dan masuk je bilik air. Pika bagi tahu dia, Leha, tunggu tau sini sampai aku siap. Keadaan malam tu memang gelap, sunyi, sangat sunyi. Pika masuk dan melepaskan hajat Pika lah. Jadi dia masih menunggu kat luar. Tapi tanpa sebarang suara. Itu yang Pika masih tak faham. Tanpa sebarang suara. Kerana Leha yang Pika kenal adalah Leha yang selalu membebel. Jadi Pika keluar dan masa tu pun Pika tak boleh nak brain, tak boleh nak fikir dia punya wajah. Dan Pika pun tak terfikir langsung untuk tengok betul-betul muka. Adakah Leha atau siapa? Jadi Pika hanya sempat tengok dan Pika ingat bahagian paras belakang saja. Sebab masa Pika nak keluar daripada tandas tu pun Pika tak sempat tengok muka dia. Yang Pika tengok pun bahagian belakang. Dan Pika masih ingat baju yang Leha pakai tu adalah warna putih dan rambut dia sampai ke paras pinggang. Itu yang memang Pika ingat sampai hari ni. Sampai je selepas je siap semua, kita orang terus masuk ke bilik. Dan keadaan dalam bilik macam yang Pika cakap, suram, gelap dan macam orang lain sunyilah tengah tidur. Orang lain yang dalam bilik tu, penghuni dalam bilik tu semua tengah tidur. Jadi bila dah masuk ke dalam bilik tu, dalam dom tu, Pika bagi tahu dia. Pika sempat lagi pegang bahu dia dan Pika cakap, Leha, terima kasih dah Leha. Dia tak jawab, dia tak menoleh. Pika pun okey, tak apalah sebab Pika pun mood tak stable juga. Jadi Pika pun meninggalkan dia lah kat situ, berdiri di tengah antara katil dia. Kiranya dia perlu berjalan lagi untuk ke katil sebab dia duduk di antara katil. Pika berjalan 2 langkah macam tu, Pika toleh ke belakang. Dan sayangnya tak ada sesiapa di belakang Pika. Tak ada orang yang cuba membetulkan katil, membetulkan tempat duduk di katil untuk kembali tidur. Tak ada apa-apa. Pika kembali ke tempat tidur dengan perasaan yang tertanya-tanya. Kemana Leha tadi? Adakah begitu pantas dia kembali tidur? Jadi Pika tinggalkan perkara tu sampai sekarang sebagai soalan untuk Pika. Dan Pika kembali tidur. Esoknya Pika bangun. Seperti biasa Pika tegur Leha yang Pika pergi keluar ke tandas bersama dia semalam. Leha, thank you tau teman aku pergi toilet semalam. Dia terkejut. Aku teman pergi toilet? Bila? Semalam lah. Pika cakap macam tu. Semalam lah. Dia terpinga-pinga tau. Leha ni terpinga-pinga. Dah. Habis, siapa yang teman aku semalam Leha? Berkali-kali Pika tanya dia sampai hari ni. Siapa yang teman Pika malam tu? Sebab dia sekali langsung pun tak pernah mengaku yang dia pernah teman Pika malam tu. Tapi apa yang boleh Pika ingat,
sepanjang malam yang Pika nak pergi toilet tu, dia berambut panjang, berbaju putih, dan Pika lupa daripada bahagian pinggang ke bawah. Pika lupa langsung. Dia berpakai seluar apa, berpakaian macam mana, Pika lupa. Muka tak ada dalam fikiran Pika. Jadi sampai sekarang pun benda ni menjadi soalan untuk Pika. Dan Pika yakin Pika tak boleh selesaikan. So korang ada cerita yang aneh berlaku dekat hostel ke, dekat rumah penginapan, yang korang sendiri tak dapat nak selesaikan soalan tu, boleh je share dengan Pika. Kita tertanya-tanya sama-sama. Okay, itu saja cerita Pika yang Pika simpan sampai sekarang, dan Pika harap cerita ni akan membuatkan anda semua tertanya-tanya.